Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar College University Politek Marak, Ceras, Kuala Lumpur. Jadi kumpulan saya Muhammad Amir Arif bin Mat Isa dan ini ahli-ahli grup saya. Kami diberikan tugasan untuk menemubual seorang individu dan tajuk yang diberikan ialah keperluan manusia terhadap agama. Tanpa melengahkan masa, kita mulakanlah interview kita ya. Boleh. Sebelum itu, minta Ustaz perkenalkan diri, latar belakang dan background education sekali. Baik. Boleh Adik boleh Amir. Apa pun terima kasih untuk ta'aruf awal ni. Saya Mas'ad bin Mahmud. Sekarang sedang mengajar dekat SK Pulau Indah. Sebelum ini belajar dekat Madrasah Saadiah Yan Kedah. Kemudian terus melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Islam Bangi. Kemudian menyambung pengajian Islam di Universiti Terbuka Malaysia Johor. Dan sekarang berkhidmat di SK Pulau Indah lah. Jadi mempunyai seorang isteri dan seorang anak. Dan sekarang Ustaz menetap di Seri Ceding, Kuala Langat. Umur Ustaz pun dah tahun ni dah masuk 43 lah. Itu saja kot rasanya. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan soalan-soalan temubual. Ustaz, soalan. Apakah yang Ustaz faham mengenai isu keperluan manusia terhadap agama? Okey. Terima kasih Adik. Pertama, keperluan isu terhadap beragama ni berdasarkan kefahaman Ustaz. Setiap manusia perlu naluri untuk beragama. Semua manusia. Kan kalau kita tengok daripada zaman dulu pun manusia ni beragama. Cuma berbeza cara beragamanya. Dia akan cari agama sebab kita lahir bila kita nak sesuatu kita akan minta kepada seseorang. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita perlukan sesuatu, kita berada dalam kesedihan, kita perlu cari sesuatu. Itu kehidupan agama. Zaman dulu pun memang dah keluar dah. Jadi dia daripada naluri setiap manusia yang perlukan agama. Cuma bezalah kan. Ada yang dia mencari agama dengan cara menyembah api. Ada yang mencari agama dengan menyembah pokok, menyembah bintang dan sebagainya. Jadi setiap umat, setiap manusia perlu agama. Cuma ada sebahagian yang dia nak menolak kuasa itu tetapi sebenarnya dia perlu. Seperti etis dan sebagainya. Jadi itu untuk yang soalan pertama lah, insyaAllah. Okey Ustaz. Berkaitan dengan jawapan Ustaz tadi kan. Yang kedua, pada zaman moden ni, kenapa manusia tu perlu ada pegangan agama? Ikut jawapan Ustaz pertama. Okey. Berdasarkan jawapan tadi lah, betul. Seperti mana yang Ustaz cakap, bila tak kisahlah zaman moden ke, zaman dulu lah, lagilah zaman-zaman sekarang ni yang penuh dugaan kan. Perlu kepada agama. Pertama yang tadi, naluri dan fitrah sebagai manusia tak boleh lari daripada agama. Dan Allah Ta'ala bagi akal kepada semua manusia yang ada akal. Dan orang yang beragama ini dia akan boleh membezakan antara manusia dan juga haiwan. Antara manusia dan juga haiwan. Dan juga seperti awal tadi, setiap manusia perlukan agama sebab kita ni manusia yang lemah. Manusia yang lemah. Akal fikiran manusia pun akal fikiran yang terhad. Kita kadang-kadang kita rasa kita bijak, tetapi ada yang lebih bijak. Bila tengok orang yang lebih bijak, ada lagi yang lebih bijak. Mesti ada suatu kuasa yang lebih mengatasi segala-galanya. Itu sebab sangat penting setiap manusia memang fitrahnya mencari agama. Naluri daripada hati mesti mencari agama.
tidak boleh menolak. Kita perlukan agama untuk bezakan kita dengan haiwan. Haiwan tu beza, dia memang tidak ada agama, tapi naluri manusia memang perlukan agama. Kita lahir, kita cari nak makan, kita hanya menangis, kita cari. Ada seseorang bagi susu pada kita, dah kita anggap inilah ibu kita. Ada orang dukung kita, inilah ayah kita. Dan begitu juga bila kita besar, kita sedih, kita menderita, kita mencari seseorang untuk kita mengadu, dan inilah Tuhan kita. InsyaAllah. Okey, itu saja. Okay, untuk soalan seterusnya, Ustaz, pendapat Ustaz, apakah implikasi yang akan berlaku kepada individu yang tidak mempunyai pegangan agama untuk orang-orang etis ni? Oh, seperti orang etis yang tak ada agama tu kan? Betul. Okey, baik, bagus juga. Sebenarnya apa yang Ustaz faham lah, kefahaman berdasarkan pendapat Ustaz, orang etis ni pun dia perlu agama sebab dia naluri. Cuma dia menolak kuasa agama tu, seolah-olah dia menolak kepercayaan beragama tu. Tapi dia memerlukan. Baik, pertama bila tanya bab implikasi, bab kesan orang yang menolak agama ni, kita masyarakat akan timbul satu rasa yang tak selamat. Sebab agama ni dia mendorong manusia, dia ada peraturan dia ada syariat dia ada akhlak dia. Tetapi bila orang tidak ada agama, seolah-olah dia menolak semua dan dia melakukan sesuatu benda yang dia rasa akal dia, oh betul. Jadi akan timbul rasa tak selamat, terutamanya golongan-golongan yang lemah. Golongan-golongan lemah seperti kanak-kanak kan, seperti wanita-wanita dan sebagainya. Bila orang tidak beragama ni, dia tidak ada satu landasan, dia tidak ada satu rule, dia tidak ada satu syariat, satu undang-undang, satu peraturan. Dia akan buat berdasarkan logik kepala dia. Yang kedua, akan timbul juga konflik dalam diri. Orang yang tak ada agama ni dia susah nak percaya orang lain. Dia rasa diri dia betul, orang lain salah. Jadi dan juga orang tak ada agama ni, pada Ustaz lah, pada pendapat Ustaz, manusia yang tak percaya kepada Tuhan ni, dia berasa pada awalnya dia berasa senang hidupnya. Sebab apa? Sebab dia rasa semua yang dia buat tu, semua yang dia lalui tu, dia tak perlu kaitkan dengan apa-apa. Kalau kita nak buat apa, kita perlu kaitkan, ya Allah Maha melihat aku tak boleh buat ini, aku tak boleh mencuri. Tapi orang yang menolak agama, pada dia benda tu tak ada apa pun kan, sebab dia rasa dia tidak ada sesuatu kuasa yang mengawal dia. Tak ada suatu kuasa yang dapat menghukum dia. Sebab dia tidak mahu dikaitkan dengan apa-apa. Baik dengan orang yang hidup, baik dengan makhluk yang ada ataupun dengan makhluk yang tak ada. Jadi implikasinya sangat besarlah, sebab orang yang tak ada agama ni dia tidak ada peraturan yang sebenarnya yang boleh diikut. Dia berdasarkan apa yang ada dalam kepala dia. Dan bila dia rasa suatu benda yang dia tak dapat kawal, dia mula akan cari benda-benda yang boleh menyeronokkan dia. Ataupun kalau dia stres sangat, dia akan mula, lah kali aku bunuh diri je lah senang kan, tak ada siapa dapat kawal aku. Berbeza dengan orang yang ada agama. Jadi itu antara implikasi kesan yang Ustaz rasa dapat daripada orang yang menolak agama ataupun dipanggil golongan etis ni. Sebenarnya dia bukan golongan etis je, golongan-golongan yang sesat pun tergolong di kalangan orang-orang yang kadang-kadang dia tahu kebenaran tetapi dia menolak kebenaran itu. Okey, itu saja, wallahu alam. Okey, soalan seterusnya. Okay, saya Muhammad Aziz, saya akan beri soalan seterusnya. Okey, benarkah bahawa agama Islam mampu membentuk akhlak peribadi seorang Muslim? Kalau benar, nyatakan apa bukti dia? Okey, terima kasih dia. Tentang benar kalau agama Islam ni membentuk akhlak Muslim yang cemerlang. Bila berkata benar ni, kita sebagai orang Islam memang yakin, bukan 100%, 200%. Sebab Nabi pun dalam hadis
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Malik kan. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu, mafhumnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Yang mana kalau kamu berpegang kedua-duanya, kamu tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnati dan sunnahku. Ini pesan Nabi. Jadi bila Nabi kata macam itu membuktikan, itu menunjukkan bahawa setiap orang Islam ni tak akan sesat apabila berpegang kepada dua perkara tersebut. Jadi insya-Allah, jadi bila berpegang pada itu kan ada kita manusia sebagai Muslim kita akan sebut sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kita buat apa yang kita dengar, apa yang Nabi suruh, apa yang Allah Ta'ala perintah, dan kita taat, kita ikutinya. Baik. Jadi bila kata tentang bukti pula, tentang bukti bagaimana Islam ini mengajar bahawa manusia yang ikut ajaran Islam ni dia cemerlang. Pertama, kita bawa contoh tentang solat. Dalam solat saja dia ada mengajar banyak benda. Kan dia termasuk dalam rukun kan. Kita sebagai umat Islam kena solat dalam masuk rukun Islam. Dalam azan pun kata hayya 'alas solah, marilah sembahyang. Islam suruh mari sembahyang. Dan ada ayat yang seterusnya, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Inilah Muslim yang cemerlang bila dalam solat. Dan bila tengok orang-orang yang solat, yang pertama buktinya dia akan jaga waktu dia. Dia ada waktu solat zuhur, waktu solat asar, waktu solat maghrib. Orang yang solat, dia akan pastikan waktu dia akan terjaga. Dia akan solat, dia akan berdisiplin, dan dia akan melaksanakan segala perintah Allah dan akan meninggalkan segala larangannya. Itu tentang bab solat. Belum lagi bab puasa bagaimana. Walaupun orang tak nampak tapi dia tetap jaga puasanya. Kan? Dan kalau bagi contoh dari segi manusia pula. Manusia ni, contoh yang Ustaz suka lah. Ustaz suka baca kisah apa? Kisah Salahuddin Al-Ayyubi kan. Kita tengok bagaimana tokoh Islam Salahuddin Al-Ayyubi ni, dia boleh menawan Konstantinopel yang pada waktu tu orang rasa macam mana boleh buat? Macam mana boleh menawan satu kuasa yang besar? Dan bila kita baca sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana diterapkan kepada tentera-tenteranya tentang solat berjamaahnya, tentang jaga adab dan pergaulannya, tentang baca Al-Qurannya, mengamalkan Al-Qurannya, tentang puasanya. Masya Allah. Ini semua ajaran-ajaran Islam. Dan ini telah membuktikan bahawa Islam mengajar ke arah kecemerlangan. InsyaAllah kalau kita cuba buat yang terbaik, kita akan jadi cemerlang. Dan ini banyak lagi bukti, banyaklah tentang nama-nama besar. Itu nama-nama besar yang kita terkenal. Dan zaman sekarang kan, contoh macam ulama kontemporari kan, Allahumma salli ala Muhammad, Al-Bukti itu kan, yang syahid dan sebagainya. Jadi anak-anak boleh cuba cari, dan ini semua hasil daripada didikan Islam. Dan sudah tentulah bila sebut bukti, kita baca sejarah, contoh yang paling agung yang kita boleh contohi, antaranya yang pertama ialah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada tandingannya. Terus dididik oleh Allah sendiri. Terus Allah Ta'ala turunkan wahyu, dan kita tengok sampai Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk memperelokkan akhlak. Bila turunnya agama diaplikasikan, insya-Allah manusia itu akan jadi cemerlang. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, apakah perbezaan gaya hidup yang dapat dilihat setelah penyebaran agama Islam? Jelaskan perbezaan gaya hidup masyarakat dahulu dan masyarakat kini lah, sebelum dan selepas kedatangan Islam. Gaya hidup setelah kedatangan Islam ni, Muhammad Aziz? Ya. Okey. Baik, terima kasih. Gaya hidup ni, cara hidup lah. Seperti mana kalau soalan ni dia berkaitan dengan, orang kata Islam tu satu cara hidup. Bila sebut Islam satu cara hidup, apa yang Ustaz faham, perbezaan dahulu dan kini, bila seseorang itu mengamalkan gaya hidup Islam ni, dia bukan hanya sekadar
Bukan hanya sekadar solat, bukan hanya sekadar puasa, bukan hanya sekadar haji. Tetapi Islam dia satu cara hidup daripada sekecil-kecil perkara hinggalah ke besar-besar perkara. Orang kata daripada buka mata sampai pejam mata. Kita tetap dalam Islam. Islam ajar semua sekali. Islam ajar daripada nak masuk tandas sekalipun, Islam ajar. Tangan kaki kanan atau kaki kiri, nak makan dan sebagainya. Itu perkara-perkara kecil. Sampailah perkara besar. Bagaimana menjadi pemimpin dan sebagainya. Dan bila tanya tentang beza gaya hidup orang dahulu dan sekarang, mungkin orang kita tengok kalau zaman dulu lah, apa yang Ustaz faham, orang yang mengamalkan, kadang-kadang kita dipengaruhi oleh amalan-amalan yang nenek moyang, amalan-amalan yang orang kata khurafat. Bagi mereka-mereka yang kurang didikan agama, mereka akan mengamalkan amalan-amalan ini. Contoh zaman dulu kalau dia ada melenggang perut lah kan, kata amalan-amalan yang orang kata macam memuja, bagi makan jin lah contohnya, sebegitu. Dan apabila Islam masuk, amalan-amalan ini dikurangkan, amalan-amalan ini dihapuskan. Begitu juga amalan-amalan yang dulu dari segi pakaian. Pakaian kalau dulu ada yang pakai ikat je, dia pakai tudung. Islam dah datang, tetapi agama tu tak sampai secara menyeluruh. Kan pakai tudung, pakai singkat. Dan apabila Islam datang, okey, cara tutup bukan hanya sekadar tutup rambut, tetapi tutup paras dada dan pakaian-pakaian yang melambangkan sebagai Islam yang betul. Sebabnya Islam ni bila sebut cara hidup, yang pertama paling penting Islam mengajar tentang akidah. Akidah yang tadilah, yang sebut jangan syirik kepada Allah tu. Kadang-kadang nak masuk hutan pun, tok nenek cucu nak tumpang lalu dah mengaku kepada cucu jin dan sebagainya. Sebab itu berkaitan dengan akidah kita. Dan bila Islam ajar, benda ni salah, benda ni tak boleh, benda ni syirik, tak boleh buat. Amalan telik nasib, ini yang utama. Yang malam telik bahkan akidah kan, dia telik nasib, dia tengok nasib dia percaya kepada telik nasib. Begitu juga percaya kepada sesuatu yang menyembuhkan. Bila Islam datang, yang menyembuhkan Allah. Habis yang kita makan ubat dan sebagainya, itu menjadi asbabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Islam bawa kepada cara hidup untuk membezakan dahulu dan kini, Islam membawa syariat. Islam ada syariat, iaitu panduan ataupun hukum hakam yang ada. Bila Islam bawa syariat ni peraturan lah. Peraturan bagaimana cara berpakaian. Kalau orang dulu tanpanya datangnya Islam, dia pakai asal boleh. Dia pakai, dia tutup kepala, sudah asal boleh. Kemudian dia pakai seluar pun asal boleh. Dia tidak mengikut peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan. Kemudian yang ketiga dari segi akhlak. Itu beza-beza yang dulu yang tadi akidah, yang kedua syariah, yang ketiga ialah akhlak. Akhlak kalau ikut zaman dahulu, kan, kalau bawa zaman Nabi pun, zaman jahiliah pun, akhlaknya kadang-kadang sanggup bunuh anak-anak perempuan yang kata dianggap sial dan sebagainya. Bila dalam datangnya Islam, Masya Allah, Islam tinggikan darjat. Islam, bila datang Islam hapuskan amalan-amalan itu, hapuskan amalan-amalan perhambaan itu. Dan contoh yang paling baik yang Islam ajar, sudah tentulah baginda Nabi yang disebutkan tadi kan. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, itu kata Nabi tadi. Baik, jadi banyaklah perbezaan yang kita dapat antara orang yang mengikut cara hidup Islam dengan orang yang tidak mengikut cara hidup Islam. Kalau dulu kita melakukan amalan-amalan yang khurafat, tetapi bila Islam datang, benda itu dah dihapuskan. Cuma sekarang ni masih ada lagi pemujaan-pemujaan itu. Itu disebabkan Islam ini kadang-kadang dia ambil separuh, dia ambil yang mana yang dia suka je. Yang mana yang dia tak suka, dia tak nak. Sedangkan Islam ni syumul, Islam ni menyeluruh. Dan Islam ni satu cara hidup, daripada buka mata sampai tutup mata, insya-Allah. Apabila orang menerima Islam secara menyeluruh, hidupnya akan lebih baik daripada dulu. Kan ada hadis kata celakalah orang yang hari ini
hidup hari ini dia lebih teruk daripada semalam, dan beruntunglah orang yang hidup hari ini lebih baik daripada semalam. Ya, jadi itu saja, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ni nama saya Ian Nur Ilyas bin Abdul Rahman. Soalan seterusnya, apa yang kita dapat lihat hari ini, agama Islam merupakan agama yang sedang berkembang pesat di seluruh dunia. Ini boleh tak Ustaz tolong jelaskan mengapa agama Islam semakin berkembang? Okey, terima kasih Ilyas. Baik, Islam berkembang daripada berkembang pesat. Betul lah, kalau tengok dah syukur alhamdulillah kan, kita Islam ni mula daripada baginda Nabi kita ya. Baginda Nabi seorang turunnya Islam, kemudian Nabi sebar. Kalau kita baca daripada sejarah lah, Nabi nak sebar pun pertama secara sembunyi-sembunyi kan, di rumah Al-Arqam kan, Al-Arqam, kemudian sebar kepada isteri baginda, kepada sahabat-sahabat baginda, dan sekarang tersebar ke seluruhnya. Dan apabila Ilyas tanya tadi tentang bagaimana Islam tersebar ya, berdasarkan apa yang Ustaz baca, Ustaz faham, pertama sekali dengan doa baginda Nabi kita lah, Islam ni akan terus berkembang. Islam ni akan menang, akan kuat di akhir zaman ni, alhamdulillah. Kemudian betapa Islam sekarang ni dia berkembang. Pertama, kita ada kekuatan. Kalau kita tengok dekat negara Malaysia sudah kan, negara Malaysia kita ni banyak persatuan-persatuan Islam kan. Kita ada majlis agama Islamnya, kita ada pejabat muftinya, kita di sekolah-sekolah pun banyak program-program agama dan kita tak dihalang. Begitu juga kalau dekat luar, kita ada tablignya kan, yang sentiasa berdakwah ke jalan Allah. Mereka ni kadang-kadang kita nampak macam biasa, tetapi inilah antara yang melakukan kerja-kerja Nabi. Lagilah dalam zaman-zaman media sosial ni, yang mudah untuk kita berdakwah, yang mudah kalau kita tak berdakwah pun kita kongsi tazkirah, kita kongsi tentang Islam. Itu pun kadang-kadang hidayah milik Allah ni, Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka asbab itu, insya-Allah. Dan juga sekarang ni Islam mudah berkembang sebab kita punya ada banyak pendakwah-pendakwah yang hebat kan, pendakwah-pendakwah yang kita rasa siqah, yang kita rasa yakin dengan mereka, dan banyak yang melanjutkan dalam bidang agama ni. Sebab apa? Sebab Islam ni mudah untuk didapati, mudah untuk dengar, mudah untuk dipelajari dan sebagainya. Seterusnya yang tadi wujudnya banyak institusi agama yang Ustaz sebut tadi kan, dalam Malaysia pun dah ada contoh, insya-Allah. Dan Islam tu mudah. Sekarang ni manusia lebih kepada Ustaz lah, pada Ustaz, manusia ni terbuka pemikirannya. Kadang-kadang ada orang dia suka, dia tahu tentang Islam. Ustaz dulu ada kawan guru Cina, dia suka sangat Islam kan, sampai dia kata, Ustaz tolong ajar dia orang ni sembahyang supaya dia orang jadi orang baik. Dia orang Cina, tapi dia yakin dengan sembahyang dia boleh buat baik, tetapi Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada dia. Sedangkan itu menunjukkan bahawa agama tu sampai. Dia tahu tentang agama. Cuma betul lah, hidayah tu milik Allah kan. Bapa saudara Nabi pun kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak bagi. Cuma tanggungjawab kita sebarkan seberapa banyak yang boleh. Itu antara bagaimana Islam tu mudah untuk berkembang. Dan sekarang kalau kita tengok media sosial, Ustaz tengok hari tu dalam YouTube kot, dia ada buat melakukan perdebatan secara ilmiah lah. Kita tak nak perdebatan secara sampai bergaduh, sampai menindas agama yang lain kan. Islam tak ajar kita menghina. Tapi kalau ada perdebatan yang menyatakan hak, dan ini antara salah satu untuk bagaimana Islam tu berkembang. Dan Islam akan mudah berkembang apabila pemimpin ke atas memeluk dan mengamalkan ajaran Islam. Lagi mudah untuk yang bawah-bawah ni mengikut insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.
Ya, sama-sama. Jadi soalan seterusnya ialah Mm-mm. agama mampu mewujudkan satu suasana yang harmoni dalam kalangan masyarakat kita. Mm-mm. Jadi bolehkah Ustaz tolong jelaskan apakah kepentingan berpegang pada agama dalam kalangan masyarakat? Okey. Okey, terima kasih. Baik, kepentingan berpegang kepada agama. Berpegang pada agama ni, pertama dah tentulah itu tuntutan. Kan kita sebagai umat Islam, dah tentu itu yang memang dituntut kita. Alhamdulillah, kita lahir dah dalam Islam. Kan mak ayah kita pun dalam Islam. Jadi kita ikut Islam. Tuntutan Islam. Kepentingan yang pertama. Sebab apa? Sebab Islam tu menjamin tentang selamatnya dunia dan akhirat, insya-Allah. Kemudian orang yang berpegang kepada agama ini, agama yang hak lah, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Tetapi bila tanya tentang agama tadi, setiap agama dia mengajar ke arah kebaikan. Cuma mana yang tepat, mana yang tidak, kita berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua agama ajar ke arah kebaikan, insya-Allah. Kita berpegang pada agama. Yang pertama tadi, selamat dunia akhirat. Yang kedua, dikasihi dan diredai Allah. Sebab kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang kedua, terhindar daripada melakukan kejahatan. Ini yang penting. Itu tadi bila berbalik kepada soalan yang awal tadi. Apa akibat kalau orang tak berpegang pada agama? Dia mula rasa kerisauan. Sebab apa? Dia tidak ada syariat, dia tidak ada peraturan, dia tidak ada undang-undang. Tapi bila dia berpegang pada agama, kita akan terhindar daripada melakukan keburukan. Agama mengajar kita jangan mencuri. Sampai Nabi bagi amaran, jangan umat Islam jangan mencuri. Walaupun anak aku mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Sekiranya Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Masya Allah, ini sangat tegas dalam Islam. Jadi bila buat macam itu, orang takkan buat. Begitu juga bagaimana tak boleh minum arak, tak boleh melakukan suatu perkara-perkara yang tak elok. Kita bila ada orang yang ada agama, dia tidak akan buat. Cuma kadang-kadang manusia ini kita mudah lupa. Kita tak akan buat kalau kita betul-betul berpegang agama. Contoh perumpamaan yang Ustaz boleh kongsi, bagaimana agama ni dia mengajak ke arah kebaikan, dia menghindar daripada perkara yang akan memburukkan kita. Contoh, kita berada di satu lautan. Lautan dalam ni. Jadi orang baling kita pelampung. Bila baling pelampung, orang tu kata pegang pelampung tu, jangan lepas, pegang. Kita kata tak nak, aku tak nak pelampung, biar aku tenggelam, biar aku nak menyelam, aku tak nak pegang, aku tak nak ikut kau. Jadi pelampung yang dia bagi tu sebenarnya nak menyelamatkan dia daripada lemas. Tetapi dia tak nak berpegang. Dia kata, pelampung ni menyusahkan, aku tak nak ikut peraturan. Itu beza. Bila agama datang, walaupun ada peraturannya, ada syariatnya yang kena ikut, sebenarnya agama itu menyelamatkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tak elok. Dan yang keempat, orang yang berpegang pada agama ni, dia akan istiqomah dalam urusan. Contoh yang paling utama tadi dah solat tu. Kan solat, dia akan solat walaupun macam mana pun pukul 6, aku ada solat subuh, aku akan sembahyang, aku kena sembahyang. Esoknya dia buat lagi, lusanya dia buat lagi sampailah akhir hayatnya. Istiqomah. Yang kelima, perolehi kejayaan. Kan tadi awal kan, dalam azan pun sampai 5 waktu Allah Ta'ala syariatkan azan ni. Hayya 'alas solah, mari solat. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Dah pastilah bila mari solat, mari menuju kejayaan. Inilah antara kepentingan orang-orang yang berpegang agama. Okey, yang keenam, dikurniakan ketenangan dan juga ketenteraman hidup. Ni beza dengan orang etis tadi yang tanya tadi kan. Beza dengan orang etis sebab dia tidak ada tempat rujukan. Dia hanya lebih kepada fikir logik. Dalam dunia ni, ini semua berlaku secara sendiri. Tetapi orang yang ada agama, dia tahu Allah ada. Dan setiap apa yang dia ada uji,
yang Allah Ta'ala uji, sebenarnya bila dia tahu Allah Ta'ala nak mengangkat darjat dia, dia akan rasa, oh ini semua ujian Allah, aku bersyukur, aku dapat, mudah-mudahan aku jadi orang yang kuat. Dan bila dia rasa sedih, dia akan angkat tangan, dia akan berdoa kepada Allah. Ini akan menyebabkan dia akan rasa tenang. Walaupun sebesar mana ujian yang dia tempuh. InsyaAllah. Dan yang terakhir lah kot, yang ketujuh, sebenarnya banyak lagi kalau nak fikir ni. Kan, yang ketujuh, dia orang yang berpegang pada agama ni, dia akan lebih tabah. Dia akan lebih tabah menghadapi liku-liku hidup. Dia akan tenang, dia kata semuanya daripada Allah, semuanya ujian Allah. Dan bila dia baca Quran, daripada kan selalu surah selepas kesusahan pasti ada kesenangan. Bila dia berpandukan kepada Al-Quran, insya-Allah hati dia akan tenang. Orang yang berpegang kepada agama ni, insya-Allah dalam pemeliharaan Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Okay. Ya. Soalan terakhir daripada saya. Adakah kedatangan Islam dapat meningkatkan kualiti hidup di dunia? Okay. Baik, tentang kedatangan Islam Okey, terima kasih. Islam kan? Pertama memang untuk kualiti hidup, kualiti yang terjamin, pucuk pangkalnya mesti Islam. Ada orang kata pemikiran daripada barat kan, dia cuba nak memisahkan agama tu daripada cara hidup. Tetapi sebenarnya kita setiap manusia perlukan agama, dan Islam inilah satu-satunya agama yang merangkumi semua aspek. Semua aspek kita tak boleh tolak, kita tak boleh jadikan amalan apa sekarang ni pluralisme kan, dia membezakan Islam dengan kehidupan, tak. Tapi Islam tu kan satu cara hidup. Dan apabila tanya kedatangan Islam tu dapat meningkatkan kualiti hidup, insyaAllah bila Islam tu datang ke tanah Melayu, masyarakat ni dia akan jadi lebih baik, dia akan jadi lebih bertolak ansur. Inilah kualiti hidup yang kita nak. Sebab orang Islam dia tahu matlamat dia bukan dunia. Bila orang tahu matlamat dia bukan dunia ni hanya tempat tumpangan. Bila tahu dunia ni tempat tumpangan, dia akan cari akhirat. Dari situlah wujudnya satu perkara yang baik, yang harmoni dalam kehidupan, insya-Allah. Dan juga masyarakat juga akan saling bertolak ansur, pemikirannya saling yang positif. Dan Islam bukan hanya sekadar kepercayaan yang sebut tadilah, lebih kepada cara hidup, bagaimana nak melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara yang terbaik. Islam juga mengajar bukan hanya sekadar kepada anak-anak kecil, tetapi kepada pemimpin-pemimpin. Bagaimana nak jadi pemimpin yang adil, bagaimana nak jadi pemimpin yang jujur, bagaimana nak jadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Ini semua ada dalam Islam. Jadi bila ada benda ini, daripada sekecil-kecil perkara sampai ke besar-besar perkara, jadi insya-Allah manusia akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Cuma kita kena jagalah. Kena jaga sangat-sangat di akhir-akhir ni. Pada ustaz ni bila kita hidup di akhir-akhir zaman ni, banyak perkara-perkara yang menyusur masuk kita, yang menyebabkan kualiti hidup kita sebagai umat Islam akan terjejas apabila kita ikut benda macam tu. Apa yang datang ni, antaranya ialah ideologi barat kan. Ideologi barat yang liberal yang tadi Ustaz sebut kan, dia bebas. Seolah-olah setiap orang ni agama kita ni sama. Bila ada pegang macam tu, dia tidak akan dapat kualiti ni. Sedangkan inna dina indallahil Islam. Bagaimana pula Islam itu sama dan sebagainya, semua sama. Sekarang dah ada wujud satu agama. Saya tak ingat apa dia seolah-olah dia semua agama ni mengajar kebaikan dan semuanya agama sama. Tapi Islam tak macam tu. Kemudian ada juga ideologi sekular. Kemudian
Itulah sebabnya akan wujudnya dalam masyarakat Islam sendiri ada fahaman-fahaman Mu'tazilah. Dia lebih kepada falsafah. Dia lebih kepada aku rasa ini baik, aku akan buat ini. Aku rasa ini salah berdasarkan pendapat-pendapat orang macam ni, maka dia ikut orang ni. Itu semua ideologi yang rasanya kita kena elok. Wajib elok. Jangan bagi ada dalam masyarakat kita. Ada juga amalan liberal tadi. Ada juga militan. Militan kan dia macam pengganas. Pengganas. Dan sekarang lagi lah dimumukkan bahawa apa yang menyebabkan umat Islam ni dipandang serong? Islam ni ganas. Islam ni kejam. Sedangkan media-media sosial tu, contoh yang dibagi, contoh macam dekat Palestin, sedangkan Palestin tu tanah Islam. Contoh macam dekat Somalia dulu, sedangkan itu tanah umat Islam. Tetapi yang menyerang pula, tuan rumah pula dipersalahkan. Ini semua media-media masa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkara-perkara ini dia tak masuklah pada kita. Ada juga sekarang hedonisme, sikitlah perkongsian sebab Allah tadi kan, hedonisme ni pegangan hidup yang mementingkan keseronokan pun dah ada dalam ni. Ada dalam sekarang. Dia suka kepada keseronokan. Kita kalau baca tu ada nikah mut'ahnya. Sukalah sebab dia buat kontrak. Buat kontrak sampai sekian-sekian. Okey, maka dia berpisah. Dia cuma kahwin waktu dia belajar saja. Ini semua amalan-amalan yang tak ikut kepada syariat Islam. Ada juga fahaman humanisme. Nanti anak-anak adik-adik cuba tengok. Antara fahaman-fahaman yang ada ni, fahaman yang humanisme ni dia lebih kebergantungan kepada manusia. Sedangkan kita Islam tak ajar macam tu. Nak bergantung pada manusia, kita hanya bergantung kepada Allah saja. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bila kita berpegang teguh, kita kembali balik kepada apa yang Nabi kata tadi, yang mana mahulnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu berpegang teguhlah. Nabi kata pegang teguhlah dengan dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bila berpegang teguh dengan dua perkara ini, tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi insya-Allah bila kita berpegang teguh, hidup kita akan lebih harmoni, hidup kita akan lebih meningkat ke arah kebaikan mudah-mudahan. Jadi itu saja saya rasa. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Okay, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Secara umumnya seperti yang kita ketahui, atheism ni, iaitu atheist ni orang yang tidak mempercayai bahawa kewujudan Tuhan itu ada. So soalan dia, bagaimanakah kepercayaan atheism ni boleh wujud dalam kalangan masyarakat kini? Okey. Baik, berdasarkan apa yang Ustaz baca, apa yang Ustaz faham, atheist ni Ustaz pun tak kaji secara mendalam, tapi betul lah atheist ni dia menolak, sebenarnya dia menolak kepercayaan beragama, kepercayaan Tuhan ni kan. Dan dia pun wujud dalam dunia, dalam zaman sekarang pun kalau kita baca dalam media sosial, ada dia menolak, cuma kadang-kadang dia tidak menunjuk secara terang. Ada yang menunjuk secara terang-terangan, tapi dekat Malaysia setakat ini tak ada yang itulah, sebab kita dalam rukun negara pun kita ada kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan etik dia menolak Tuhan. Macam mana kau nak jadi warga negara Malaysia kalau menolak kepada kepercayaan kepada Tuhan? Cuma tadi yang saya cakap tadi, cuma kadang-kadang dia bersembunyi di sebalik topeng. Kadang-kadang dia mengaku dia Islam, tetapi sebenarnya dia menolak kepada Islam. Dan etis yang sebenarnya dia memang menolak terus. Dia tak percaya. Dia tak percaya adanya Islam. Baik, mereka ni bila sebut etis, bagaimana mereka wujud? Mereka ni wujud memang asalnya daripada dulu. Kalau kita baca pun daripada zaman dulu tu memang dah ada pun, kan. Cuma mereka tak banyak. Sebab apa? Sebab naluri manusia ni nak beragama. Nawar tadi Ustaz kata naluri nak beragama. Cuma cara agama tu bagaimana? Adakah menyembah matahari? Adakah menyembah berhala? Dan sebagainya. Etis ni dia menolak sebab mereka ni tak lengkap dari segi rohani dan juga
batiniah dia. Ilmunya kadang-kadang dia rasa dialah yang lebih hebat, dialah lebih pandai. Dia hanya fikir kepada logik akal. Sedangkan akal manusia ni tak ke mana pun. Kan, tak ke mana pun. Pemikiran kita ni terbatas. Tetapi dia rasa ada pokok ni. Pokok sebab apa ada pokok? Dan memang ada pokok. Itu memang lumrah alam. Dia tidak mahu secara terusnya. Tapi kita Islam, Allah Ta'ala bagi panduan. Allah Ta'ala bagi panduan, kita akan fikir, nanti aku mati, apa yang berlaku Apa yang berlaku lepas aku mati? Aku duduk dalam tanah buat apa? Dan Islam mengajar kita, Nabi ajar kita, bila kita mati, kita akan masuk pula ke satu alam, namanya alam barzah. Dan bila kita yakin, itu namanya rukun iman. Tapi orang etis, pada dia, hidup ni. Okey, hidup mati dah habis selesai, lepas tu hidup balik dan sebagainya. Wallahualam. Dan seterusnya, setiap orang yang ada kefahaman sendiri walaupun lahir dalam kefahaman tersebut. Kadang-kadang kita bersyukurlah, kita bersyukur kita lahir di kalangan mak ayah kita yang beragama Islam, dan kita teruskan amalan ini. Cuma orang yang etis ni, bila dia lahir, dia di kelompok dia, bagaimana dia wujud, di kelompok dia ada orang-orang yang mengajak kepada benda-benda yang tak betul ni. Mana ada Tuhan? Tengok, kau angkat tangan, kau doa, Allah tak dengar pun doa kau. Pada waktu itulah mula syaitan mencucuk dia. Betul lah, tak ada apalah. Hasil daripada sekitar, kawasan sekitar yang cuba mempengaruhi. Dan dalam sekarang ni, ada media sosial yang kadang-kadang dia tubuh pula satu grup khas untuk orang etis ni. Dia mempertahankan juga ketidakpercayaan kepada Tuhan ni. Jadi insyaAllah individu aktif juga, dia tidak ada komitmen macam tadilah. Dia kadang-kadang orang ni, bila dia pemikiran terlalu jauh, dia tak nak komitmen. Dia tak nak, kalau aku buat ini, aku berdosa, aku akan dibalas. Dia tak nak macam tu. Dan juga tadi ada kata tentang dia suka kepada hiburan, dia suka kepada keseronokan. Jadi bila agama ajar kita, agama kata benda ni boleh buat, benda ni tak boleh. Jadi naluri dia, nafsu dia akan kata, tolak benda ni, semua tak boleh buat, nak kena pakai tudung, panas dan sebagainya, tolak. Dan inilah yang mula akan menyebabkan mulanya pemikiran-pemikiran yang tak betul ni, yang tak percaya pada Tuhan ni, mula ada. Dan ilmu Islam pula tak sampai secara sebenarnya. Dan lagilah mereka mengikut dengan cara-cara yang salah, tidak berpegang kepada Al-Quran, tidak berpegang kepada As-Sunnah, tidak berdamping dengan para soleh-solehin dan sebagainya. Itu akan menyebabkan golongan ini, kelompok ini makin bertambah. Dan insyaAllah mudah-mudahan anak-anak ustaz ke depan ini dan tanggungjawab kita semualah memastikan bahawa generasi yang datang, generasi yang beragama, generasi yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Untuk soalan berikutnya Ustaz, soalan yang ke-10. Dah ternyata bahawa manusia yang berpegang kepada agama ni seorang manusia yang bertanggungjawab. Jelaskan kesan-kesan apabila seorang individu tidak mempunyai pegangan agama dalam kehidupan. Okey, terima kasih Amir. Baik, betul Amir. Suka sebenarnya, tak suka perbincangan ilmiah macam ni. Kadang-kadang menyebabkan ustaz pun rasa sebabnya, ya Allah, bila ditanya soalan-soalan yang macam ni, bila kita lontarkan baru fikir balik takat mana jasa kita. Dan kesan, bila tanya tentang kesan-kesan tak ada pegangan hidup ni, manusia ni, pertama, dah tentulah tak akan dapat hidayah Allah. Orang yang tak ada pegangan hidup ni, bagaimana nak dapat kasih sayang Allah? Kan, sedangkan hidayah itu milik Allah. Yang kedua, semua amal baik, walaupun dia ada juga orang yang tak ada agama, dia baik kan, dia suka menderma, dia suka membantu, tapi bila kita fikir balik dia tak ada pegangan hidup, amalan itu akan menjadi sia-sia je. Amalan tu akan jadi sia-sia dan juga tak ada pahala pun pada mereka. Cuma bila kita cakap benda ni,
ada orang dia dapat terima, ada orang tak dapat terima. Itu yang dikatakan hidayah Allah. Kan yang Ustaz cakap tadi, ada cikgu Ustaz dulu kat Johor kan. Dia percaya ajar anak-anak ini solat supaya mereka tidak melakukan benda. Dia tahu solat itu boleh mencegah kemungkaran. Solat itu mencegah daripada benda-benda yang tak baik. Tetapi kenapa dia tidak ikut? Kan? Yang kedua tadi kan, semua amal baik dia tak terima. Kemudian orang yang juga tak ada pegangan hidup ni, dia akan zalim lah. Zalim. Pertama dia menolak kewujudan Tuhan, dia menolak Islam itu sendirilah. Kemudian dia suka ditindas, dia akan ditindas dan sebagainya. Kemudian yang keempat, hidup dalam keadaan kesesatan. Sesat dan terus sesat dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dia dah betul dah. Pada dia, akulah betul lah ni. Kan aku buat baik pun dah okey. Tetapi sedangkan benda tu akan menjerumuskan dia ke arah kesesatan walaupun pada pemikiran dia benda tu betul. Kemudian yang kelima, sebut tentang kesan tadi, dia akan terdedah kepada benda-benda yang buat jahat. Benda-benda yang jahat lah tadi. Kan, bila tak ada pegangan hidup ni kita berpegang lah kepada apa yang Al-Quran kata, apa yang Nabi kata, apa yang ulama dah beritahu dah pada kita kan. Ijma' ulama semua dah beritahu. Termasuklah dalam perkara-perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Dan bila tak ada pegangan ni, kesan dia akan buat sukarela. Dan naluri manusia ni, dia ada nafsu kan. Kita semua ada nafsu. Bila tidak ada pegangan hidup, kita akan buat mengikut hawa nafsu kita. Kita akan buatlah perkara-perkara yang jahat. Kita akan buatlah perkara-perkara yang nafsu kita seronok. Sedangkan kalau kita belajar dulu kan, kat sekolah rendah pun ada, bagaimana nafsu ni Allah Ta'ala nak masukkan dalam manusia ni, kan, sampai kena penjarakan beribu tahun. Kemudian last kali sampai dipuasakan, baru tanya, siapa engkau, siapa aku? Akulah hamba-Mu. Kan, sampai macam itu sekali nafsu kita. Jadi bila tak ada pegangan, agak-agak boleh buatlah ni, boleh buat. Tak ada siapa yang boleh menghalang aku. Tak ada siapa yang dapat menghalang aku. Jadi dia terdedah kepada buat jahat. Kemudian ada orang yang tak berpegang kepada pegangan hidup, diazab lah. Diazab. Bukan hanya kadang-kadang dekat dunia mungkin kita nampak dia bahagia. Tetapi kita sebagai umat Islam, dalam kubur pun dah diazab. Apatah lagi orang yang tak ada pegangan hidup ini di akhirat sana. Dan yang seterusnya, mungkin yang seterusnya nanti anak-anak cuba cari yang lain. Yang seterusnya hidup dia tidak tenteram lah. Hidup orang yang tak ada pegangan agama ni, hidup dia tak aman. Keluh kesah je. Kita tengok dia stres dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tidak ada tempat untuk mengadu. Kan Islam, kalau Islam kita diajar cara untuk mententeramkan dengan cara berzikir. Kalau perlukan apa-apa, tadah tangan, minta doa pada Allah. Bangun untuk tahajud, bangun untuk qiyamul lail. Ini Islam ajar. Dan kadang-kadang bila kita nak minta sesuatu, kita sujud kepada Allah, kita minta kepada Allah. Tetapi orang yang tak ada pegangan agama, rasa-rasa apa mereka buat? Mereka stres. Nak luahkan pada siapa? Luah kepada kawan. Kawan pula pun sama, kau aku, masalah aku pun banyak, aku nak jaga aku. Last kali, apa dia buat? Bunuh diri. Bunuh diri. Wa na'udzubillah lah. Ini antara orang-orang yang tidak ada pegangan agama. Dan kalaupun dia ada pegangan agama, dia tidak kuat. Itu sebab dalam Islam kan kita ada rukun iman, rukun Islam, rukun iman, percaya kepada qada dan qadar Allah. Bila kita ada benda ini, insya-Allah hidup kita akan tenteram. Datang ujian, kita minta doa, ya Allah kuatkanlah aku, ya Allah kuatkanlah aku, ya Allah. Dan bila Allah Ta'ala bagi ujian, kita akan fikir balik, aku minta untuk kuat, jadi aku kena hadapi ujian ini, baru terbukti untuk aku kuat. Jadi orang yang fikir macam ni, dia akan redha apa jua Allah Ta'ala bagi. Sebab dia ada pegangan. Tapi orang tak ada pegangan macam tadi, kenapa aku diuji macam ni? Kenapa hidup aku bermasalah? Dan akhirnya dia tidak akan ada jumpa penyelesaian yang baik. Itu antara 7 kesan yang Ustaz boleh bagi untuk malam ni. Wallahu a'lam. Okay, Assalamualaikum. Soalan seterusnya Ustaz dalam konteks serangan ideologi. Kita dapat tahu bahawa serangan
Ideologi ni berasal dari dunia barat atau doktrin yang Islam yang mempunyai agenda tertentu terhadap agama dan umat Islam. Dan kita tahu dan serangan pemikiran atau ideologi ini dikenali sebagai Al-Ghazwu Al-Fikri dalam bahasa Arabnya. Seperti serangan yang pemikiran ini bermula dengan mengetengahkan usaha westernisasi seperti mana Ustaz cakap tadi, ideologi barat liberal seolah-olah agama mengajar kebaikan yang semua sama. So jadi soalannya Ustaz, adakah ideologi barat ini mampu merosakkan kepercayaan seseorang individu tersebut sebagai Muslim? Okey Alif. Bagus soalan ni. Soalan ni ialah tentang ideologi. Tadi pun Ustaz dah sentuh sikit ni Alif dan juga rakan-rakan yang lain lah. Ideologi western, ideologi barat yang sekarang ni banyak dekat pengaruh dia. Banyak pengaruh. Kita tengok kat Malaysia pun ideologi ni dah tersebar luas. Jadi insya-Allah yang depan-depan saya ni lah suatu masa yang akan mempertahankan dan sekarang akan mempertahankan untuk kita menidakkan ideologi barat. Dia akan merosakkan kepercayaan. Memang betul tadi. Ideologi barat ni akan merosakkan kepercayaan kita kepada Islam yang sebenar. Pertama, kita jahil. Kenapa mereka dapat rosakkan? Kita jahil dengan agama kita sendiri. Dengan agama, walaupun kita ni lahir Islam, tetapi kita tak laksanakan apa yang Islam suruh. Dan kemudian okey, betul lah, tak semua benda yang dari barat tu salah kan. Tetapi yang kita bincang konteks ini, perkara-perkara yang boleh menyebabkan rosaknya kepercayaan kita disebabkan ideologi barat itu. Obses ataupun perasaan yang kita nak tiru. Bila media sosial ataupun media massa dekat TV dia tunjuk cara berpakaian orang barat macam mana. Kalau kau pakai tutup habis kuno dan sebagainya. Jadi kita mudah terikut. Lagilah golongan-golongan muda yang cetek ilmunya. Yang kadang-kadang ilmunya tak sampai. Macam mana dia akan mudah untuk terikut. Untuk obses kita untuk tiru. Dan kata Dr. Yusof Qaradawi, ni pun ulama kontemporari yang tadi yang awak sebut kan. Yusof Al-Qaradawi kata hingga sampai yang akan mengatakan segala yang datang dari barat, satu masa kan, semua yang datang daripada barat itu adalah baik. Dan yang datang daripada Islam sebaliknya. Kita tak naklah macam tu. Sampai bila kata, kau ikut Islam. Kau ikut Islam, kau kolot. Kau ikut Islam, kau ketinggalan zaman. Kau pergi pondok, kau tak boleh kerja macam-macam. Sedangkan Islam ajar rezeki itu daripada Allah. Baik, kemudian media sosial kan, media sosial yang tadi, yang terbuka sangat. Kemudian kita tak dididik untuk menyaring maklumat dengan betul. Dalam ideologi barat tu kita rasa semua baik. Tengok daripada pakaian baiklah, tidak menyalahi norma-norma masyarakat. Sedangkan sepatutnya kita saring dulu. Yang datang daripada barat tu ada baik dan banyak buruknya. Yang buruk tu kadang-kadang yang kita mudah untuk mengikutnya. Okey, kemudian kesungguhan musuh Islam ni yang penting ni. Musuh-musuh Islam ni dia nak masuk, nak menghancurkan umat Islam. Dari sinilah dia akan wujudkan, dia akan datangkan ideologi yang menjuruskan ke arah kemusnahan umat Islam tu. Kemudian ada juga orang yang bukan bidang dia bercakap dalam bidang tersebut. Sepatutnya kita, orang yang pandai masak, dia bercakap tentang masakan. Orang yang pandai baiki motor, bercakap tentang baiki motor. Orang yang pandai agama, dia bercakap tentang agama. Tetapi orang yang bukan bidang agama, orang yang kadang-kadang bukan pun cakap pakar tentang hukum hakam, tapi dia yang bercakap tentang hukum hakam. Ini yang akan menyebabkan Islam tu akan bertambah mundur. Dan ideologi pemikiran yang tak baik akan masuk ke dalam masyarakat kita, insya-Allah. Na'udzubillah lah, mudah-mudahan benda ni tak berlaku. Dan juga sekarang ini
campuri daripada hal-hal ehwal umat Islam yang bukan umat Islam pun, tapi dia mencampuri hal urusan tentang umat Islam. Kan contoh tentang faraid kita untuk pembahagian harta pusaka. Dah dia cakap, kenapa Islam kata macam ni? Kenapa sedangkan dia bukan Islam? Patutnya kita rujuk kepada Islam. Begitu juga tentang munikahatnya, tentang perkahwinannya. Oh, Islam boleh kahwin 4. Sedangkan dia tak tahu pun. Dia bukan bidang dia, tapi dia bercakap dengan hal-hal itu. Dan inilah kadang-kadang yang akan menyebabkan kita akan terpesong daripada kepercayaan sebagai Muslim yang sebenar. Ya, ideologi Barat yang Ustaz sebut tadi kan, ideologi liberal kan, bebas. Dia bebas. Ya, dia memisahkan agama dengan kehidupan. Agama mana boleh campur agama dengan kehidupan katanya. Sedangkan kita tahu agama Islam itu syumul. Kemudian ideologi apa lagi yang dibawa daripada Barat tadi? Ideologi sekular. Kan, ideologi sekular memisahkan agama bercanggah dengan akidah Islam. Kemudian maka wujudlah yang tadi Ustaz sebut tadi, ada Mu'tazilahnya, ada liberalnya, ada militannya, dan juga ada yang ditanya tadi tentang etisnya kan, orang yang menolak kepada agama. Kemudian wujudnya pegangan hidup yang lebih mementingkan keseronokan. Kemudian yang menafikan tentang kebergantungan manusia kepada Tuhan. Mereka lebih bergantung manusia kepada manusia semata-mata. Jadi pendapat-pendapat yang macam ini sangat-sangat bahaya dalam masyarakat kita. Ideologi Barat yang macam ini, terutama sekular, liberal dan sebagainya, etis dan sebagainya, insya-Allah kita tolak, dan dalam masa yang sama kita doalah mudah-mudahan generasi kita tidak ada. Dan tanggungjawab kita sebenarnya, tanggungjawab kita untuk menjalankan dakwah ni semampu yang boleh. Setidak-tidaknya kita doa mudah-mudahan tidak ada lagi ideologi yang akan merosakkan Muslim ini. Ada pula sekarang ini ideologi yang memecah belahkan kan. Ada dalam Islam sendiri, wujudnya Syiah. Kan, wujudnya Wahabi dan sebagainya. Itu kalau Islam sendiri, yang kat luar ideologi Barat pun dah banyak. Jadi zaman yang sangat mencabar ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dijauhkanlah daripada terpengaruh dengan ideologi yang tak elok ini. Wallahu a'lam. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Okey. Soalan yang terakhir, minta maaf. Tak apa. Dalam konteks ni, kita dapat tahu bahawa perkembangan sosial media kian hari meningkat. Namun penggunaan media sosial pada peserta didik menimbulkan impak baik atau impak baik, positif, iaitu positif dan negatif. So, soalan saya, kita dapat tahu bahawa banyak berita di sosial media yang menyatakan dan menunjukkan bahawa agama Islam ini agama yang mengancam masyarakat. Betul. Mungkin Ustaz boleh jelaskan mengapa hal ini terjadi? Okey, terima kasih Alif. Baik, dalam media sosial banyak yang memomokkan kan, bila kita tengok media-media ni kebanyakannya dipegang oleh musuh-musuh Allah, dipegang oleh musuh-musuh Islam. Jadi dimomokkan tentang Islam ini kejam, Islam ini membunuh orang, Islam ini suka kepada peperangan, sedangkan Islam tak ajar macam tu. Nama Islam tu dah ada satu yang agama yang sejahtera. Tapi kenapa juga berlaku? Itulah daripada anasir-anasir musuh-musuh Allah ni. Dia akan cuba untuk menghancurkan komuniti ataupun menghancurkan akidah pegangan umat Islam, sebab dia tahu kan Islam ni dia akan berkembang sampailah sampai akhir zaman insya-Allah. Kemudian didikan yang berlaku ni yang disebabkan berlakunya
perkara yang boleh memecahkan dalam media sosial dan sebagainya, dia akan mereka ni tidak ada panduan dan bimbingan. Kita tidak ada guide yang boleh mencegah benda itu. Kan, sebab media sosial ni sangat luas. Cuma hanya ada orang yang ada iman, orang yang ada ilmu, insya-Allah terselamat. Dan tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita untuk memberi didikan yang baik kepada rakan-rakan kita, kepada saudara kita, untuk membendung gejala-gejala sosial ni. Kita bentuk akhlak yang baik, kita selalu cerita tentang Nabi kita cerita tentang akhlak yang indah dalam Islam. Kemudian insya-Allah bila semua tu berlaku, mudah-mudahan kita semua tidak akan melakukan perkara-perkara yang sia-sia, dan daripada situlah baru melahirkan masyarakat harmoni. Dan kita kena tunjuk contoh tauladan yang baik. Seperti mana yang saya kata tadi lah kan, kadang-kadang orang menyalahkan Islam sebab apa? Sebab dia nampak dekat media sosial ni Islam ni sangat teruk. Dia dapat kat media sosial ni Islam ni sangat kejam. Islam ini sangat mengawal. Oh, kena pakai tudung, kena tutup. Oh, lelaki kena pergi sembahyang Jumaat. Tetapi ini kata-kata daripada orang yang tidak memahami Islam. Tapi orang yang memahami, biasanya dia baca, dia akan saring dalam minda. Oh, benda ni tak betul. Islam tak ajar macam itu. Islam suruh tutup aurat. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Dan bagi permulaan antara makanan yang bertutup dengan tidak tutup, yang mana yang lebih suci, itu pun dah membuktikan bahawa Islam ni sangat-sangat menitik beratkan tentang menjaga maruah martabat wanita. Itu dari segi itulah. Jadi tentang yang media sosial tu, cuma kita nak mencegah, kita mungkin tak boleh, sebab yang mengawalnya orang-orang yang musuh-musuh Allah. Tetapi ada hadis Nabi kata, jika kamu melihat kemungkaran, kan, cegahkanlah dengan tanganmu. Itu kalau kita ada kuasa. Kalau kita tak mampu, kita cegah dengan hati kita menolakkan benda-benda tu. Mudah-mudahan Islam ni akan terus berkembang. Dan bila ada program-program yang macam ini, anak-anak yang ada sini dia cuba buat kajian, insya-Allah tanya pendapat daripada mana-mana yang rasa boleh menerima pendapatnya, boleh diterima. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kefahaman yang betul. Apa-apa pun tahniahlah anak-anak yang kat sini. InsyaAllah Ustaz sekali, pendapat Ustaz ini tak semestinya betul. Bila berkata tentang pendapat ini, apa yang ada yang terluar daripada fikiran Ustaz, apa yang Ustaz faham setakat ini, berkaitan dengan soalan assignment yang ada lah. Cuma Ustaz harap sekiranya lepas ini ada lagi rujukan-rujukan yang lain, cuba ambil input. Dan Ustaz tidak sempurna, Ustaz cuma sekadar mampu berkongsi setakat mana ilmu yang Ustaz ada. Jadi itu saja, sekali lagi, wallahu alam. Terima kasih. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz banyak-banyak. Okey, dengan itu tamat sudah temu bual atau wawancara kita pada malam ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz sebab menjawab semua persoalan kami satu persatu secara terperinci. Maaf kami mengambil sedikit masa Ustaz. Okey, dengan ini kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Baik, sekali lagi terima kasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Kita jumpa lagi, semoga berjaya ya. Oh, insyaAllah. Jumpa lagi Ustaz. Ni dari diri Ustaz. Ya, terima kasih. Moga-moga suatu masa kita jumpa. Ni insyaAllah. Alhamdulillah. Bye. Bye.